Saya rasa saya perlu betulkan di sini ya. Notis usul dalam proses mahkamah sivil, terutamanya bila kita nak bawa soalan undang-undang atau perlembagaan ke Mahkamah Persekutuan, pertama sekali kita perlu dapatkan kebenaran untuk menyemak dan melalui satu notis usul. Dan notis usul ni Elin petition atau pemohon ini telah masukkan pada bulan 5 2022. Dan kebenaran daripada mahkamah telah diberikan pada 30 September 2022. Okey, dalam notis usul ni tu ada persoalan undang-undang. Soalan yang telah dikemukakan kepada mahkamah untuk dijawab. Okey, jadi soalan berkenaan dengan cabaran kepada enactment ini bukan perkara yang hanya timbul tahun 2024 atau tahun 2023. Tidak, dia tak jadi begitu, dia lama dah. Dan maknanya tak betul lah bila orang kata, oh ni Elin buat pemohon ni masa kerajaan dah tak ada, parlimen dah bubarkan. Itu tak betul. Sebenarnya masa ketika itu Menteri Undang-Undang pun saya rasa dari Perikatan Nasional PAS. So jadi benda ni bukan isu yang baru timbul. Itu pertama saya kena maklumkan pada semua. Nah, maknanya soalan-soalan yang diajukan kepada Mahkamah Persekutuan untuk dinilai dan dipertimbangkan ini adalah soalan-soalan yang telah mereka dapat lama lagi. Oleh kerana itu, isu kompetensi ini patutnya bagi saya telah disemak dan diselidik dengan lebih rapi. Dua perkara. Untuk penonton-penonton luar sana, kita kena faham sebagai seorang Islam, setiap orang Islam itu wajib untuk membela dan memelihara agamanya dan hukum-hukum daripada Allah SWT. Itu jelas. Saya sendiri pun begitu. Tetapi dalam pembentukan Persekutuan Malaysia ini, undang-undang yang telah distrukturkan dan yang telah diguna pakai adalah undang-undang berdasarkan kepada undang-undang sivil. Dan perlembagaan persekutuan tersebut adalah yang diutamakan, the supremacy of the constitution. Jadi apa-apa bentuk akta undang-undang, walaupun dia undang sivil ataupun undang-undang syariah, dia perlu seragam dan tidak melangkaui perlembagaan persekutuan. Jadi semua bidang kuasa mahkamah, bidang kuasa perundangan, semuanya terletak dan berpunca daripada perlembagaan persekutuan. Itu pertama kena faham. Nah, dan dalam perlembagaan persekutuan, kita dah kata agama Islam itu agama rasmi persekutuan. Isu agama Islam dan juga hal ehwal Islam jatuh pada tangan raja-raja. Dan daripada situ kita ada tubuhkan pula seperti mana yang Datuk tadi sebut tadi, bawah perkara 121 1A tersebut ada juris bidang kuasa syariah. Bidang kuasa syariah terletak pada negeri-negeri. Kerana itu kita ada dua senarai yang jadual ke-9 tersebut. So jadual ke-9, senarai 1 adalah senarai persekutuan. Apakah ruang lingkup perundangan yang dia boleh buat di bawah perlembagaan di persekutuan punya peringkat. Itu yang dikatakan dalam peringkat 4, Undang-Undang Sivil, Jenayah dan Keadilan, Administration of Justice. Di senarai 2 pula adalah berkenaan dengan apa undang-undang yang boleh digubal dan dibuat di peringkat negeri, iaitu berkenaan dengan hal ehwal Islam. Dan memang panjang dia punya item 1 tu ataupun peringkat 1 tu, description dia. Tapi yang penting kita kena tengok berkenaan dengan hal ehwal Islam, undangan yang boleh buat mestilah melibatkan orang Islam itu sendiri, mesti melibatkan perintah Allah ataupun hukum syarak, dan ia tidak mencampuri ataupun tidak kena-mengena dengan undang-undang persekutuan. Maknanya very eksklusif untuk orang Islam saja. Nah, kenapa undang-undang dibuat tahun 57 tu? Apa hal? Apa sebab dia bagi ayat begitu? Kerana nak tunjukkan bahawa satu, bidang kuasa syariah dan bidang kuasa sivil ada perbezaan. Dan mereka ni seragam dan harmoni. Okey, bila kata nak terkena kepada orang Islam, dia mesti fokus pada orang Islam saja. Dari segi jenayah, mesti khusus kepada perintah dan hukum kita, agama kita. Dia tak boleh ada keadaan di mana bila jenayah itu boleh kita pilih-pilih. Saya tak nak dapatkan hukuman lebih berat, jadi saya masuk ke mahkamah syariah sebab mahkamah jenayah lebih ringan. Tak boleh begitu. Undang-undang jenayah mesti bersifat universal, terpakai pada semua orang, kecuali yang fokus kepada undang-undang, bagi saya undang-undang Islam tersebut.